tuduri. Kenapa ra ni bagi bawah? Kerana depannya ada huruf jar. Huruf jarnya fi. Begitu juga dengan contoh di sini, bismillah. Bismi. Bismi asalnya adalah isim alif sin min. Alif sin min isim. Jadi apabila masuk bi, jadi alif yang sebelum lepas bi ini dia telah dibuangkan. Kerana itu ada alif hamzah wasal. Dia dipanggil hamzah wasal. Hamzah wasalnya hamzah terus. Apa maksud hamzah terus? Hamzah terus ialah dia duduk di depan isim. Apabila dia duduk di tengah, dia tak disebut. Apabila duduk di pangkal, kita sebut dia. Macam isim. Isim alif, sin, min. Itu isim. Tapi apabila ada bi depannya, maka yang alif tadi yang kita panggil sebagai hamzah wasal dibuangkan. Jadi bismi, tidak bi asmi, tidak. Ataupun isim, bi isim, tidak. Lebih ada alif maksud ada alif hamzah wasal, maka alif itu dibuang apabila ada huruf di depannya ataupun ada perkataan lain di depannya. Dalam contoh bismillah ni ada huruf B menyebabkan alif tu dibuang. Jadi kita terus jadi bismi. Jadi pasal apa min bagi bawah? Kerana min bagi bawah ni dia adalah kataan isim yang duduk selepas huruf jar. Huruf jarnya apa? B. B itu adalah huruf jar. Itu tanda yang pertama yang dibagi dalam buku ni. Tanda yang kedua adalah tanwin. Jadi setiap kataan yang ada tanwin di ujungnya, itu adalah tanda perkataan itu isim. Ataupun ada alif lam. Kalau ada alif lam sebelumnya, maka itu adalah tanda isim. Kalau fa'il, dia tak ada alif lam. Kalau perkataan perbuatan, dia tak ada alif lam. Kalau ada perkataan huruf, dia tak boleh ada alif lam. Jadi kita ada tiga je. Tiga jenis kataan saja dalam Quran, iaitu fa'il, perbuatan, lepas tu isim, nama, lepas tu huruf. Huruf lah. Huruf macam min, an, ila, itu semua kita panggil dia huruf. Jadi tanda yang dibagi di sini ada tiga, iaitu duduk selepas huruf jar. Yang kedua, kalau perkataan itu ada tanwin, itu tanda dia adalah isim. Begitu juga ada alif lam. Apabila ada alif lam, bermakna tanda perkataan itu adalah isim. Jadi di sini pun dibagi tiga, iaitu huruf jar, ada tanwin. Tanwin maknanya bagi dua. Kemudian ada alif lam depannya. Alif lam depannya, kalau mengikut dia punya makna dia adalah itu. Al-kitabu. Al-kitabu maknanya kitab itu. Al-Quranu maknanya itu Quran. Ataupun Quran itu. Tapi kalau sekiranya tak ada tanda alif lam tapi ada tanda tanwin, qalamun. Qalamun maknanya tak ada itu, iaitu qalam, dia umum. Babun, umum. Mana-mana pintulah. Babun tu makna pintu, qalam tu makna pen. Jadi mana-mana pen, itu umum. Tapi yang ini, dia ini adalah makrifah. Ini kita katakan nakirah. Apabila baris dua di hujungnya, itu kita panggil perkataan itu nakirah. Nakirah itu maknanya umum. Manakala yang al-kitab itu adalah khusus. Kitab mana? Kitab itu. Bukan yang lain-lain. Yang itu saja yang terlibat dengan perbincangan kita. Jadi ada tiga jenis. Ini tuan-tuan kena ambil ingatanlah. Dan tak boleh lupalah. Jangan dilupakanlah ni. Kalau lupa yang ni, itu payahlah kita nak memahamkan ayat Quran. Jadi, begitulah seterusnya. Seterusnya, kita akan pergi kepada muka surat sebelahnya, iaitu muka surat 9. Muka surat 9, 1, 2, 2, 1. Isim berdasarkan jenis. Isim berdasarkan jenis. Apa jenisnya? Jenis isim ni ada dua. Satu dipanggil muzakkar, satu dipanggil muannas. Satu dipanggil muzakkar,
satu dipanggil muannas. Jadi muzakkar ni secara umumnya adalah untuk laki-laki. Muzakkar itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, muannas. Muannas tu perempuan. Jadi muzakkar ni, jadi perkataan dalam bahasa Arab ni juga macam dalam perkataan bahasa Inggeris. Ada yang dipanggil she, ada yang dipanggil he. Kalau he itu muzakkar lah. Kalau she itu muannas lah. Jadi dalam bahasa Arab begitu juga. Jadi kalau muzakkar, di antara tanda muzakkar ialah tidak ada ta marbutah. Tidak ada ta marbutah. Jadi semua nama untuk laki-laki dan nama benda yang tidak ada mengandungi marbutah itu kita panggil muzakkar. Macam contoh di sini, Ahmadu, nama orang. Zaidun, nama orang. Yusufu, nama Nabi Yusuf. Nuhu, Nabi Nuh. Jadi dia tak ada ta marbutah. Jadi kalau tak ada ta marbutah, makna perkataan itu muzakkar. Itu nama orang laki-laki. Ataupun contoh nama benda. Nama benda macam kitabun. Tak ada ta marbutah. Jadi kitab ni, buku ni adalah muzakkar. Qalamun, tak ada ta marbutah. Maka dia adalah muzakkar. Sawabun, baju. Dia juga adalah tak ada marbutah dan dia adalah, kita panggil dia masuk dalam golongan muzakkar. Mana muannas pula? Mudahnya kita boleh kenal dengan ada ta marbutah hujungnya. Sebagai contoh macam nama perempuan. Fatimatu, ada ta marbutahnya. Fatimatu, Hadijatu, Aisyatu. Jadi ta marbutah ni menandakan bahawa ini nama orang perempuan. Dan katakan nama benda, contoh macam sekolah. Madrasatun. Madrasatun maknanya madrasah. Madrasah maknanya sekolah. Ataupun kalau universiti, jami'atun, ada ta marbutah hujungnya. Itu tanda dia muannas. Dan mirwahatun, kipas angin. Itu tandanya dia adalah muannas. Muannas maknanya dia adalah perempuan. Jadi mana-mana nama yang ada ta marbutah, maka dia adalah tergolong dengan nama muannas. Kemudian di bawahnya lagi itu ada dia bagi contoh, walaupun dia tak ada ta marbutah, tetapi dia dianggap sebagai muannas. Walaupun dia tak ada ta marbutah, tapi dia dianggap sebagai muannas. Jadi di antara muannas, kataan-kataan muannas yang tak ada ta marbutah seperti anggota tubuh yang berpasangan. Mana-mana anggota tubuh yang berpasangan seperti ainun. Ainun tak ada ta marbutah, tapi dia dianggap sebagai muannas. Walaupun tak ada. Tapi kalau hidung dia tidak berpasangan, dia ada satu. Jadi hidung tidak muannas, dia adalah muzakkar. Pasal dia ada satu je. Kepala ada satu je. Jadi dia adalah muzakkar. Tapi kalau yang berpasangan macam telinga, uzunun. Uzunun berpasangan, ada yang kiri, ada yang kanan. Oleh kerana dia berpasangan, maka uzunun ini dianggap sebagai muannas, iaitu perempuan. Lagi tangan, yadun. Yadun tak ada ta marbutah, tetapi dia dianggap muannas. Begitu juga dengan sebahagian nama benda-benda seperti langit, bumi, ardun. Ardun ini tak ada ta marbutah, tapi dia dianggap sebagai muannas. Begitu juga dengan samsun. Samsun, matahari. Matahari tak ada ta marbutah, tapi dia dianggap juga sebagai muannas. Begitu juga kalau dalam bahasa Inggeris tu dikata sheep. Sheep tu dipanggil she, tidak he. Kenapa? Memang itu dari ketetapan dia yang kita kena terima. Kita tanya pula kenapa Samsun ni muannas? Apa tanda dia? Tak ada tanda. Dia tak ada ta marbutah, tapi dia anggap sebagai muannas. Kenapa? Itu tak boleh. Saya tak boleh jawab. Sebab memang itulah bahasa Arab yang kita kena terima. Jadi itu di antaranya dia punya jenis perkataan isim di dalam Quran. Ada dua saja, iaitu laki-laki, perempuan.
Di setiap perkataan isim di dalam Al-Quran tu sama ada laki-laki atau perempuan. Itu saja. Kalau dapat yang ini, insya-Allah mudahlah belajar. Jadi fahamkan yang ini. Okey. Ada soalan sejauh ni sebelum kita teruskan? Tak ada? Teruskan Ustaz. Semua clear? Teruskan nanti. Faham. Boleh bertanya kalau perlu. Kalau ada yang tak faham. Kalau pokok-pokok macam mana Ustaz? Ya. Kalau pokok-pokok isim. Pokok. Pokok sajarah. Sajarah tu. Kalau sajarah tu ada dia punya term marbutah. Bila ada term marbutah, maka dia adalah dianggap sebagai muannas. Muannas. Okey. Tanya soalan. Ya. Boleh tak nak share screen sekejap? Cuba Ustaz stop share Nak screen. Tanya soalan Nak apa? tapi nak share screen. Oh. Nak share screen. Sekejap je. Okey. Okey. Dia sebab dia doa cuma tak berapa clear. Tak keluar suara. Tak keluar kau share screen. Abah kena stop share screen dulu. Tak Stop. apalah nanti. Last kali nantilah baru tanya yang ni. Okey. Kita teruskan ya. Ini soal Ustaz. Ya. Kita kata Syamsun is muannas. Tapi kalau Al-Qamar muzakkar ya. Qamarun. Sebenarnya saya tak berapa clear suara. Boleh naik sikit volume dia supaya dapat jelas sikit. Saya punya suara is at the highest already now. Kita boleh set. Qamarun. Sekejap nak set suara bagi dia naik. Bulan. Silakan. Wan, silakan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ini soal Syamsun is muannas. Tapi kalau Qamarun bulan is muzakkar, right? Dia semua bintang-bintang di langit itu dianggap sebagai muannas. Termasuk Bulan. bulan lah. Bulan, bintang, matahari, apa yang di langit itu dianggap sebagai muannas. Okey, syukran jazakallah. Okey. Barakallah. Ada soalan lain lagi? Tak ada. Tak ada. Buka muka surat 10. Iaitu 1222. 1.2.2.2 iaitu isim berdasarkan jumlah. Dapat? Kalau tak dapat boleh tengok dekat dengan komputer masing-masing. Jadi isim berdasarkan kepada jumlah. Jadi di dalam bahasa Arab ni dia ada 3 jenis. Kalau dalam bahasa Inggeris ada 2 jenis. Satu single, yang kedua plural. Itu bahasa Inggeris. Tapi bahasa Arab ni ada 3. Yang dinamakan yang pertama isim mufrad. Isim mufrad ni maknanya isim tu seorang, satu. Kalau orang seorang, kalau benda satu. Jadi isim mufrad ni maksudnya tunggal, single. Contohnya macam muslimun. Muslimun tu maknanya seorang muslim. Ini mufrad. Walaupun dia tak sebut sini ada ke satu ke dan sebagainya, dia tak sebut. Tetapi kita tahulah apabila muslimun maknanya seorang laki-laki muslim. Itu mufrad. Itu kita panggil dia isim mufrad. Kemudian kalau perempuan pula, satu orang perempuan muslim dipanggil dengan muslimatun. Yang muslimin tak ada tam marbutah, yang muslimatun ada tam marbutah, bermakna itu seorang perempuan muslim. Kalau kita sebut muslimatun maknanya orang tu orang perempuan yang muslim. Kalau muslimun saja, orang tu orang laki-laki yang muslim. Itu kalau pada orang. Tapi kalau pada kitab sebagainya, kitabun. Kitabun tu satu buah kitab. Kalau qalamun tu makna satu kalam, satu pen. Itu mudah nak faham. Tak ada masalah yang itu. Yang masalahnya yang kedua ni.
Isim musanna. Musanna tu maknanya dua ataupun double. Dua, menunjukkan dua. Jadi isim musanna adalah istilah yang menunjukkan dua. Kalau tunggal dipanggil mufrad, kalau dua dipanggil musanna. Sebagai contoh di bawah ni, yang tadi muslimun satu, kalau dua muslimani, ada tambah alif nun. Daripada perkataan muslimun tadi tambah alif nun bagi bawah. Apabila tambah alif nun bagi bawah, ini dua orang muslim laki-laki. Kalau dua orang perempuan tambah alif nun juga. Jadi daripada min sin lam min ta marbutah, bertambah dengan alif nun, jadi ta marbutah tu tukar pada ta terbuka. Mula asalnya adalah muslimatun. Bertambah alif nun menunjukkan dua, jadi muslimatani. Kalau muslimah, kalau dua orang lelaki, muslimani. Kalau dua orang perempuan, muslimatani. Jadi tambah alif nun. Tambah alif nun bagi bawah tu menunjukkan dua. Jadi kalau satu tak ditambah apa-apa, muslimun. Kalau dua, tambah alif nun bagi bawah. Apabila jumpa perkataan mana-mana tempat lah yang tambah dengan alif nun bagi bawah, maknanya benda tu, dua objek itu dua tu. Ada dua. Satu ditambah dengan alif nun bagi bawah ataupun ditambah dengan ya nun bagi bawah juga. Sama ada muslimani ataupun muslimaini. Dua-dua ni menunjukkan dua. Muslimani dengan muslimaini, dua-dua tu menunjukkan dua orang muslim. Tapi yang ini dalam keadaan marfu', yang ini dalam keadaan mansukh ataupun majrur. Yang mansukh majrur nanti kita akan sampai. Tapi nak terangkan bahawa kalau muslimani itu dalam keadaan dia marfu' ataupun berbaris dhammah. Tapi kalau muslimaini maknanya dia berbaris atas ataupun baris mati, baris bawah. Jadi kalau muslimah ini sama ada dia baris bawah ataupun baris atas. Muslimah ini. Itu juga muslimatan ni. Muslimatan ni, ini yang berbaris dhammahnya. Yang ini muslimatai ni, ya nun baris bawah tu menunjukkan dua orang muslim. Jadi ini dalam keadaan dia sama ada baris atas atau baris bawah. Kalau baris dhammah muslimatani. Kalau baris atas muslimataini. Kalau baris bawah muslimataini. Jadi baris bawah dengan baris atas dia sama-sama tambah ya nun. Itu kalau dua. Kalau nama orang, kalau nama benda pula macam kitab. Asal tadi kitabun. Apabila dia kitab tu ada dua, dia tambah alif nun. Jadi kitabani. Bani. Ada alif nun. Jadi bermakna dua kitab. Kalau qalam, asalnya qalamun. Apabila dua qalam, maka kita jadi qalamani ataupun qalamaini ataupun kitabaini. Jadi tambah ya nun, tambah alif nun. Tambah alif nun ketika dia marfu' bagi dhammah, tambah ya nun ketika dia mansukh ataupun dia majrur, iaitu berbaris atas atau baris bawah. Kalau kita pernah ingat orang Arab bercakap di Arab katakan dua riyal, kalau riyal dia sebut riyalun. Tapi kalau dia nak katakan harga tu 2 riyal, riyalan, riyalani. Rialin. Rialin. 2 riyal. Jadi tambah alif nun. Sama ada tambah alif nun tu dalam bentuk alif nun ataupun ya nun. Dua-dua tu maksudnya dua. Itulah di dalam bahasa Arab menunjukkan dua. Yang mana tak ada dalam bahasa lain. Dalam bahasa Inggeris dia tak ada dua tu. Dua dia adalah plural, ditambah s je. Tapi yang ini tidak. Yang ini kalau satu lain, dua lain dan tiga lain. Dan yang ketiga kita buka muka surat sebelahnya, iaitu muka surat 11. Muka surat 11 adalah jamak. Maknanya kita ada mufrad,
musanna dan jamak. Kalau mufrad itu maknanya single, kalau musanna itu maknanya dua, kalau jamak itu maknanya plural ataupun tiga ke atas. Tiga dan ke atas itu adalah plural ataupun kita panggil jamak. Kemudian jamak itu pula terbagi pada tiga jenis. Bahasa Inggeris kalau plural berapa jenis? Berapa jenis plural? Satu je kan? Tapi dalam bahasa Arab ni plural dia ada tiga jenis. Apa dia? Iaitu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim bermakna jamak yang mengikut undang-undang. Apa undang-undang dia? Undang-undang dia tambah wanun. Kalau satu tak ada tambah, kalau dua tambah alif nun ataupun ya nun, tapi kalau jamak tiga ke atas tambah dengan waw nun. Wanun ataupun ya nun. Wanun tu maknanya berbaris dhammah. Kalau ya nun tu maknanya sama ada berbaris atas atau berbaris bawah. Jadi kita boleh sebut muslimuna. Itu baris dhammah. Kalau berbaris bawah muslimina. Kalau baris atas muslimina. Jadi tambah ya nun ataupun wanun. Itu dia punya sipir dia. Itu dia punya salim dia. Salim ni maknanya dia ikut aturan. Kalau dua tambah alif nun, kalau banyak jamak tambah apa ni? Tambah wan nun. Kalau tambah wan maknanya jamak. Okey? Ataupun ayat nun jamak. Itu jamak muzakkar salim. Jamak yang pertama. Okey? Kemudian jamak yang kedua, jamak muannas salim. Jamak muannas salim ni maknanya jamak untuk orang perempuan yang selamat. Salim tu maknanya selamat. Apa maksud selamat? Selamat maknanya diikut peraturan. Kalau satu muslimatun. Kalau dua muslimata ni. Kalau tiga tambah alif ta. Alif ta terbuka. Tambah alif ta terbuka. Seperti contoh muslimun kalau tambah wanun untuk lelaki, tapi kalau untuk perempuan tambah muslimatun. Tambah alif ta. Bukan alif nun, tambah alif ta. Muslimatun. Itu jamak muannas salim. Jadi yang jamak salim ni ada dua. Satu muzakkar salim, yang kedua muannas salim. Maksudnya muzakkar salim adalah ikut peraturan, iaitu kalau dua tambah alif nun, kalau tiga tambah wan nun. Kemudian kalau jamak muannas salim tambah dengan alif ta ni, alif ta. Alif ta ni. Tambah alif ta menunjukkan dia adalah jamak muannas salim. Jamak mengikut peraturan. Okey. Kemudian jamak yang ketiga kita panggil dia taksir. Taksir ni maknanya pecah. Apa yang pecah? Peraturan dia pecah. Kalau satu tak ada apa-apa tambahlah. Kalau dua tambah alif nun ataupun ya nun baris bawah. Kalau jamak muzakkar salim tambah wa nun baris atas ataupun ya nun tu baris atas. Itu mengikut peraturan. Tetapi jamak taksirnya dia tak ikut peraturan. Dia tak adalah ikut tambah wan nun ya nun, tak ada. Dia ni adalah mengikut kaedah dia sendiri, yang mana dia punya ini mengikut pendengaran daripada orang Arab cakap. Orang Arab cakap apa, kita ikut yang tu je. Okay. Jadi jamak taksir ni maknanya jamak yang tidak ikut peraturan. Macam qalamun. Tadi qalamun. Kalau dua, qalamani. Tapi kalau banyak, aklamun. Aklamun. Jadi maknanya pen. Pen. Jadi pen kalau banyak, aklamun. Buku kalau banyak, kutubun. Kalau dua, kitabani. Atau kelas satu, kitabun. Jadi kitabun satu, kalau dua, kitabani. Kalau banyak, kutubun.
Kutubun. Okey. Itu contoh jamak taksir. Jamak taksir ni pula ada dua jenis. Okey. Satu jamak taksir lil akil. Alhamdulillah. Jadi jamak taksir lil akil ni maknanya jamak taksir untuk yang berakal. Yang berakal maknanya manusia lah. Binatang dia anggap ada akal lah. Pokok-pokok memang tak ada akal. Jadi yang ada akal ni siapa? Rajulun. Rajulun adalah seorang laki-laki. Kalau ramai orang laki-laki, kalau dua laki-laki, rajulani. Kalau ramai, rijalun. Dia tak ikut apa? Tak ikut tambahan macam yang tadilah. Saling kalau salim tu tambah yanun wanun. Tapi kalau jamak taksir ni dia tak tambah yanun wanun, tapi dia memang lain dia punya. Yang ini kita kena dapat daripada apa yang disebut oleh orang Arab. Jadi orang Arab kata rajulun seorang, kalau banyak rijalun. Rijalun tu maknanya ramai laki-laki. Yang ini laki-laki seorang, rajulun, kalau ramai rijalun. Begitu juga macam kataan nabi. Nabi. Kalau seorang nabiyun. Tapi kalau banyak abniya. Anbiya'u. Kalau seorang nabi. Kalau banyak anbiya'u. Kan dia berubah daripada nabiyun tadi menjadi anbiya'u. Jadi yang ini adalah melalui ingatan ataupun hafalan lah. Dia tak ada kaedah. Yang tadi ada kaedah. Tambah wanun, tambah yanun, tambah alif ta. Tapi yang ini lain-lain. Yang ini dengan ini lain. Yang ini rijalun jadi rijal, daripada rajulun jadi rijalun. Yang ini nabi jadi anbiya. Maknanya banyak nabi. Tapi kalau rasulun seorang nabi. Kalau banyak rasul, rusulun. Yang ini banyak huruf dia daripada asal. Asalnya 3. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 3, ini 4 huruf. Dia jadi 3 huruf. Jadi dia pecah. Maknanya dia pecah ni dia tak ikut nondang. Jadi tak ikut nondang tu payah sikit lah. Itu yang menyebabkan kita tak boleh nak bagi makna alias kita biasa dengan kataan tu. Begitu juga dengan kalau bunyi mesin tu tutup dia punya mic. Apabila nak cakap nanti onkan mic dia. Kemudian kataan ustaz. Ustaz. Kalau seorang ustazun. Seorang ustaz. Kalau dua ustaz, ustazani. Kalau banyak ustaz, asatizah. Asatizah. Asatizah ni adalah jamak. Jamak dipanggil jamak taksir. Itu juga dengan ghaniyun. Ghaniyun maknanya orang kaya. Tapi kalau ramai orang-orang kaya, aghniyaun. Jadi ini adalah jamak taksir bagi benda yang berakal ataupun bagi manusia. Manakala bagi benda yang tak ada akal, dipanggil jamak taksir untuk benda ataupun antar ghairil akal. Ghairil akal namanya yang tak ada akal. Contohnya kitab. Kitab tak ada akal. Jadi jamak taksir dia adalah daripada kitabun jadi kutubun. Qalamun jadi aqlamun. Pintu jadi babun jadi abwab. Jadi daripada perkataan ba, satu ba adalah ba. Kalau dua ba, babani. Kalau sekiranya banyak ba, abwab. Tak boleh apa? Babuna. Tak boleh. Dia tidak jenis jamak. Kalau babuna tu dia jamak muzakkar salim. Tapi oleh kerana dia bukannya benda yang berakal, dia bab ni benda yang tidak berakal, jadi dia gunakan jamak taksir. Jadi daripada babun jadi abwabun.
Jauh ini okey? Ada persoalan? Tak ada. Okey. Ustaz, satu soalan ya. Tadi kita kata jamak taksir lil aqil. Kalau ustaz jamak dia kalau musanna ustazani ada alif nun. Tapi kalau jamak taksir ustaz asatizatun, that means it's already muannas, ada tamul mutaf. Begini ya. Mengikut kaedah dia, semua perkataan jamak taksir sama ada asalnya muannas ataupun muzakkar, apabila dia disebut kepada jamak taksir, maka dia dianggap sebagai muannas. Macam contoh di sini, rajulun. Itu lelaki itu rajulun tu. Tapi bila rijalun itu dia jadi muannas. Kenapa? Wallahu a'lam. Itu memang kaedah bahasa Arab. Rajulun seorang laki-laki. Apabila rijalun ramai laki-laki, tapi perkataan rijalun ini dianggap sebagai muannas. Jadi setiap jamak taksir, kataan jamak taksir, dia menjadi muannas sama ada sebelumnya muannas ataupun muzakkar. Apabila menjadi je sebut je perkataan itu perkataan jamak taksir dia, maka dia jadi muannas. Macam sini, asatizah. Asalnya ustaz. Asatizah. Jadi asatizah ni adalah muannas kepada ustaz laki-laki. Ustaz ni seorang laki-laki. Dan asatizah ni dua ramai ustaz laki-laki. Tapi dia anggap sebagai muannas. Sebab itu ada tamarbutah. Tapi mereka katakan ghaniyun. Ghaniyun ni maknanya seorang kaya. Jadi apabila kita sebut dia punya jamak taksir, jadi aghniya daripada di muzakkar dia jadi muannas. Ini dianggap sebagai muannas. Perkataan ni bukan orangnya. Orangnya tak tukar. Dia tak ada LBGT sini, tak ada. Dia daripada laki-laki dia jadi perempuan. Dia punya perkataannya saja. Bermakna kalau walaupun tidak ada tamabutah, dia dianggap sebagai muannas dia. Ya, macam ghaniyun, aghniya. Tapi kalau itu ustaz kita panggil asatizatun. Kalau ustazah kita panggil apa? Asatizatun. Sama juga. Kalau ustazah. Ustazah. Begini ya. Kalau kita nak tahu dia itu kena ada dia punya sipil dia. Yang kena tuan kena cari buku ni. Nampak tak? Buku jamak taksir ke? Buku jamak taksir. Fasa. Khususan. Dalam ni ada dia ceritakan lah. Kamus jamak taksir. Khususan laka. Jadi namanya kamus jamak taksir. Jadi dalam tu ada banyak taksir. Ada banyak dia punya ni. Tapi dalam kamus biasa pun kita ada juga. Kita boleh cari dalam kamus apa dia punya jamak taksir kepada sesuatu perkataan. Sama ada perkataan muannas ataupun muzakkar. Jadi memang kita tak boleh ingat semua sebenarnya. Sebab benda ni tak ada yang kita panggil formula. Kalau ada formula, kita ingat formula, insya-Allah kita boleh dapatlah. Oleh kerana dia tak ada formula, maka dia digunakan buku ni supaya mudah. Kalau tidak, susah kita nak cari dalam nak beri makna payah. Sebab kita tak tahu apa maksud dia. Kalau yang pakai jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim, kita boleh dapat makna dia asalkan kita tahu dia punya yang mufrad dia. Tapi yang ni kalau kita tahu mufrad pun, tapi kalau tak tahu dia punya apa dia punya pertukaran dia, jadi kita bermasalah untuk memahaminya. Jadi oleh kerana itu silalah cari buku, bukan mesti yang inilah. Yang lain pun boleh, tak ada masalah. Asalkan ada jamak taksir, mudah nak cari. Kemudian kalau sekiranya problem nak cari buku ni tak ada, tuan-tuan boleh gunakan dalam komputer almaani.com. almaani.com. almaany.com. Pergi ke search dan type almaani.com, dia akan keluar dia punya tempat kita nak tulis tu. Kalau kita nak tulis, katakan nak cari dia punya macam Nabi, kita tulis Nun Bayar.
Tapi kita enter je, program tu akan bagi kita dia punya jamak dia punya dua dia, kalau dua apa, kalau tiga apa, kalau jamak apa dan sebagainya. Jadi program tu namanya almaani.com. almaany.com. Jadi gunakan program tu, mudah nak dapat. Kalau tidak, payah nak carilah. Jadi catatan di bawah sini. Ada soalan lagi? Syukran Ada? laka. Okey. Okey. Catatan di sini. Dia kata jamak muzakkar salim hanya berlaku untuk isim muzakkar. Sedang jamak muannas salim hanya berlaku untuk isim muannas. Jadi jamak muzakkar salim untuk lelaki je. Orang perempuan dia tak ada muzakkar salim. Jamak muzakkar salim tu untuk lelaki. Jamak muannas salim itu adalah untuk muannas. Itu tak ada susah nak faham sebab dia dah ada kata itu jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim kita tahulah maknanya muzakkar tu untuk lelaki dan muannas tu untuk perempuan. Asalnya nama benda mati jamaknya adalah taksir. Akan tetapi untuk nama benda yang mengandungi ta marbutah biasanya dirubah pada jamak muannas salim. Jadi dia kata semua nama benda yang tak bernyawa, tak berakal adalah jamak taksir. Itu asal-asalnya. Tetapi bagi benda yang hujungnya ada ta marbutah, jamak muannas yang ada perkataan ada huruf ta marbutah di hujungnya. Seperti sajaratun. Sajaratun. Jadi jamak dia tidak gunakan jamak taksir tapi digunakan jamak muannas salim. Contoh macam sajaratun ada ta marbutah. Oleh kerana ada ta marbutah, maka dia punya jamak dia bertukar kepada jamak muannas salim iaitu tambah alif ta. Dari sajaratun jadi sajaratun. Ini sajaratun ni adalah jamak muannas salim. Tapi dia ghairil akal, dia tak ada akal tapi dia jadi jamak muannas salim. Pasal apa? Pasal perkataan tu hujungnya ada ta marbutah. Macam bakarah. Bakaratun ada ta marbutah hujungnya. Jadi apabila kita tukar kepada jamak dia tidak jadi dia bukan menggunakan perkataan jamak taksir. Sebaliknya dia menggunakan jamak muannas salim iaitu daripada bakaratun jadi bakaratun. Jadi ta marbutah ni bertukar pada ta terbuka kerana ada alif sebelumnya. Ini adalah jamak muannas salim. Jadi daripada benda yang tak ada akal, yang sepatutnya dia jamak dia adalah jamak taksir, tetapi oleh kerana ada ta marbutah hujungnya, maka dia jadi jamak muannas salim. Setiap kataan yang ada ta marbutah hujungnya, dalam dia adalah nama benda yang tak berakal. Apabila kita nak jadikan dia sebagai jamak, maka dia menggunakan formula jamak muannas salim iaitu tambah alif ta terbuka. Boleh? Yang ketiga, isim yang muzakkar. Isim yang muzakkar jamaknya adalah jamak muzakkar salim. Akan tetapi beberapa isim muzakkar yang jamak taksirnya dia jadi jamak taksir. Asal dia adalah jamak muzakkar salim. Tetapi ada beberapa isim muzakkar yang jamaknya jamak taksir. Contohnya, macam kita ambil contoh dia sini. Talibun. Talibun namanya pelajar lah ataupun siswa, mahasiswa. Talibun adalah berakal. Maknanya ini nama pelajar. Pelajarnya ada akal. Tetapi apabila dia dijadikan kepada jamak taksir, dia masuk dalam yang tak berakal.
tulabun. Tulabun ni maknanya ramai pelajar-pelajar. Talaba daripada perkataan talaba jadi taliba, talibun jadi tulabun. Talaba maknanya mencari. Apabila talibun, orang yang mencari. Orang yang mencari apa? Mencari ilmu. Sebab itu dipanggil dia talibun adalah pelajar. Manakala kalau ramai tulabun. Tulabun itu maknanya pelajar-pelajar. Ini pelajar-pelajar lelaki. Bukan pelajar perempuan. Kalau pelajar perempuan, talibatun. Betul? Talibatun. Kemudian dia punya jamak dia kenalah jamak muannas salim. Jadi talibatun tambah alif ta. Jadi daripada talibun jadi tulabun. Maknanya talibu maknanya seorang pelajar laki-laki. Kalau ramai tulabun. Kalau perempuan talibatun, yang ini jadi talibatun. Ramai pelajar perempuan. Jadi walaupun ini ada berakal, sepatutnya kita gunakan jamak muzakkar salim, tetapi bagi perkataan ini tidak. Itu yang menang kepala sikit tu. Ada yang ikut, ada yang tidak. Jadi kita kena hafal, kita kena ambil perhatian. Macam contoh kedua, amilun. Amilun ni daripada amalah. Amalah ni maknanya beramal. Kalau amilun, orang yang beramal. Ataupun pekerja. Amilun, amil. Amil tu orang kutip zakat, fitrah. Sebagai contoh, sikit zakat. Amil. Jadi amil ni pekerja. Amilun, satu orang. Tapi kalau dia ramai, jadi ummalun. Jadi pekerja-pekerja. Kalau seorang, amilun. Kalau ramai, ummalun. Jadi ini adalah jamak taksir. Sepatutnya dia adalah jamak muzakkar salim. Amilun patutnya amiluna. Patutnya, tapi salah. Jangan gunakan amiluna untuk pekerja-pekerja. Sebab dia punya jamak dia adalah jamak taksir, iaitu ummalun. Jamak taksir. Okay. Ini contoh ni banyak lagi ni, bukan ini saja. Tapi ini sebagai contoh dia menunjukkan bahawa ada yang sepatutnya dia tukar kepada jamak muzakkar salim, tetapi bagi perkataan dalam kumpulan ini tidak ditukar. Jadi tidaklah kepada kita panggil sini amalin jadi amiluna. Jadi itu dah tak kena dengan yang dia punya cara memindahkan itu. Okey. Sejauh ini okey. Kalau ada pertanyaan, clear semua. Jangan surutkan tak faham. Jangan tuan rasa segan nak tanya dan sebagainya, sebab kalau benda asas macam ni kita tak faham, yang akan datang tu lagi banyak benda yang tak faham, hasil daripada tak faham yang kat bawah ni. Jadi oleh kerana itu, make sure betul-betul faham yang peringkat asas ni, supaya kita boleh faham yang atas. Walaupun kita tak boleh ingat semua, tapi kita ada kaedah. Kaedah tu menyebabkan kita boleh ingat balik atau boleh kita rujuk balik. Jadi buku ni kita boleh buka balik, buka depan, buka belakang, supaya dia sentiasa dalam peringatan, insya-Allah. Puan Kalsum ada soalan. Silakan Puan Kalsum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Rujuk balik di bawah muka surat 11 Ustaz, catatan tu, bawah sekali catatan. Ya. Nombor 2 tu. Ya. Saya nak tanya, adakah ini terpakai untuk semua benda yang matilah, yang tidak bernyawa? Ya. Bila dia syajaratun, dia adalah muannas kan? Ya. Jadi bila kita nak jadikan dia kepada jamak taksir, dia jadi jamak muannas salim, Ustaz kata tadi kan? Ya, maknanya syajaratun kan? Jadi bila maknanya adakah betul kalau kita katakan untuk kes-kes yang jamak muannas salim bagi benda-benda yang mati ni, macam ni pokok lah kan? Ya, ya. Terpakai kita katakan dia
jamak taksirnya sama dengan jamak muannas salimnya. Katalah Ya, bukan semua. kalau Bukan katalah semua. bintang, najmun. Macam mana dia punya jamak muannas salimnya, Ustaz? Najmun tak ada ta marbutah kan? Tak ada. Oh, dia kalau- hanya ada yang ta marbutah sahaja. Jadi kalau tak ada ta marbutah, hujungnya kita kena gunakan jamak taksir. Jamak taksir ikut dalam kamus itulah. Tambah alif ta. Tambah alif ta itu adalah jamak muannas salim. Tapi kalau ada ta marbutah, kita kena gunakan jamak. Kalau sekiranya ada ta marbutah, tak ada ta marbutah, kita kena gunakan jamak taksir. Jamak Tapi taksir kalau biasalah. biasalah. Tapi kalau dia ada ta marbutah hujungnya seperti sajarah, maka tambah alif ta. Okey, dia hanya terpakai untuk yang ada ta marbutah di hujung sahaja. Di hujungnya sahaja. Okey, bukan untuk semua. Ini yang ghairil akal. Nama benda yang ghairil akal, yang tak ada akal, kalau ada ta marbutah maka dia pakai jamak muannas salim. Tapi kalau yang berakal macam tadi, macam muslimatun, kita tak boleh gunakan jamak taksir. Walaupun ada ta marbutah, tapi dia kena gunakan jamak muannas salim. Sebab apa? Sebab dia benda yang berakal. Satu berakal, satu tidak berakal. Okey, faham Ustaz. Okey. Ada soalan lain? Ada Puan Kamisah. Puan Kamisah ada soalan. Silakan. Kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muka surat 11. Ya. Kan jamak muzakkar salim ni, muslimun ni maknanya dalam keadaan marfu' kan Ustaz? Ya, betul. Dan muslimina ni dalam keadaan baris atas atau baris bawah. Betul. Tapi bagi jamak muannas salim ni, dia ada satu aja ke Ustaz? Muslimatun ni untuk semua keadaan ke macam mana Ustaz? Okey. Jamak muannas salim daripada perkataan muslimun, muslimatan kan? Muslimatan, jamak dia adalah muslimatun. Muslimatun itu adalah seorang perempuan yang muslim. Tapi kalau dia punya jamak dia adalah muslimatani, itu untuk jamak muzakkar salim. Jadi dia tak ada dua, tak ada tambah ya nun dengan wan nun. Pasal apa? Sebab muslimatun ni dia punya baris hujungnya tu, okey, sama ada berbaris dhammah, berbaris depan ataupun berbaris bawah. Jadi kalau sekiranya dia dalam keadaan majrur, muslimatin. Dalam keadaan mansub, muslimatin juga. Sebab perkataan muslimat ni satu-satu perkataan yang tak ada baris atas. Kita tak boleh kata muslimatan. Tak boleh. Muslimatan tak boleh. Sebab tak ada jamak muannas salim berbaris atas. Satu je perkataan di dalam bahasa Arab ni yang tak ada baris atas untuk jamak adalah muslimat. Sama ada muslimatun ataupun muslimatu. Kalau ada al depannya, al muslimatu. Kalau tak ada al, maka muslimatun. Atau dalam keadaan mansub atau dalam keadaan majrur, mansub maknanya baris atas atau baris bawah, dia dibariskan dengan baris bawah. Jadi muslimatun ataupun al-muslimati. Tak ada baris atas. Jangan bubuh baris atas pada jamak muannas salim. Dia tak ada baris atas. Satu-satunya perkataan yang banyak-banyak bahasa Arab ni, perkataan ini saja yang tak ada baris atas, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Okey. Jadi oleh kerana itu, kalau di dalam muslimatun ni dalam marfu', tetapi kalau dia dalam mansub, kita sebut dia muslimatin.
Ataupun dalam majrur muslimatin. Dia tak ada muslimatan, tak ada. Bagi atas tak ada. Jadi ingat, jamak muannas salim tak ada bagi atas. Yang ada bagi dhammah atau bagi bawah. Kalau marfu' dia bagi dhammah, kalau dia majrur ataupun dia mansub, maka dia berbaris bawah. Walaupun mansub maknanya bagi atas, tapi dia tak ada bagi atas, jadi kita bariskan bagi bawah. Jadi jamak muannas salim ada dua baris saja, satu dhammah, satu bawah. Itu saja. Senang kan? Okey. Orang yang bertanya, okey? Okey Ustaz. Okey, alright. Soalan lain? Tak ada. Tak ada. Tak ada, kita pergi kepada berikutnya, iaitu muka surat 12. Muka surat 12, 1.2.2.3. Cuba 12, 1.2.2.3. Di sini dia kata bentuk perubahan daripada mufrad, iaitu single, kepada jamak muannas salim dan kepada jamak muzakkar salim adalah perubahan yang teratur. Jadi daripada mufrad pergi ke jamak muzakkar salim ataupun jamak muannas salim, perubahan dia teratur. Teratur macam mana? Kalau 2 tambah alif nun, kalau 3 tambah wan nun. Kalau yang perempuan 2 alif nun, kalau jamak dia alif ta. Kalau lelaki wan nun, kalau perempuan alif ta. Maknanya dia mengikut teratur. Dia tidak taksir. Artinya telah memiliki perubahan dengan rumus. Ada rumus lah, maknanya ada formula lah. Manakala jamak taksir tidak mengikut aturan seperti itu. Dia tak ada atur, dia tak ada peraturan. Dia pecah. Dia tak ada ikut peraturan. Jadi bagi memudahkan tu kita tengok rumus dia. Jadi rumus dia, rumus untuk mufrad kepada musanna ada 2. 1 tambah alif nun, 1 tambah ya nun. Tambah alif nun ketika dia rafa', ketika dia bagi dhammah. Manakala tambah ya nun ketika dia nasab atau bagi atas dan jar. Kalau jar dia tambah ya nun, kalau nasab bagi atas pun ditambah ya nun. Itu satu rumus yang kita kena ingatlah. Kalau alif nun bagi bawah, itu maknanya 2 ketika dia rafa', ketika dia marfu', ketika dia bagi dhammah. Manakala kalau dia tu duduk dalam keadaan berbaris atas atau bagi bawah, maka tambah dengan ya nun bagi bawah. Ini alif nun bagi bawah, ini ya nun bagi bawah. Sama ada tambah alif nun ataupun ya nun menunjukkan dia 2. Cuma alif nun ini ketika dia marfu', atau kita panggil dia bagi hujungnya bagi dhammah. Tetapi kalau ya nun sama ada dia berbaris mansub ataupun berbaris jar bagi bawah. Jadi nak menentukan antara nasab dengan jar ni tergantung pada dia punya amil di depan. Amil tu maksudnya alat yang mengubah baris. Sebagai contoh macam katakan fi. Sebelumnya katakan katakan kitabun. Itu adalah berbaris dhammah. Tapi apabila dia bagi bawah, macam kitabi, ba tu bagi bawah. Atau kalau nasab kitaban. Jadi ketika dia 2 tambah ya nun. Kalau dia nasab dan jar, dua-dua ni tambah ya nun. Tetapi kalau dia dalam keadaan marfu' ataupun berbaris dhammah, maka dia tambah dengan alif nun bagi bawah. Yang ini ya nun bagi bawah. Itu satu rumus, iaitu rumus musanna. Musanna itu maksudnya rumus kalau kataan kedua. Manakala rumus jamak muzakkar salim, rumus dia daripada mufrad kepada jamak muzakkar salim, daripada single kepada jamak banyak, 3 dan ke atas, maka dia punya nyanyi 2. 1 tambah wa nun, 1 tambah ya nun. Yang ini pun ya nun juga. Yang mufrad tadi ya nun juga. Yang ini pun ya nun juga.
Tapi yang mufrad kepada dua, ya nun bagi bawah. Manakala mufrad yang jamak, jadi ya nun juga, tapi nun bagi atas. Kena ingat. Ya tu mati, nun bagi bawah dua. Ya mati, nun bagi atas, maknanya jamak. Banyak, 3 ke atas. Ataupun dalam keadaan dia marfu', dalam keadaan dia berbaris dhammah, wa nun. Wa nun ni maksudnya dia adalah rafa' ataupun marfu' ataupun baris dhammah hujungnya. Berbaris dhammah, dia marfu'. Manakala ya nun, dia sama ada baris nasab ataupun baris jar, iaitu baris atas ataupun baris bawah. Kalau baris dhammah dengan wa nun. Kalau jar dengan ya nun baris atas. Bukan ya nun baris bawah. Kalau ya nun baris bawah maknanya 2. Kalau jamak maknanya ya nun baris atas. Itu adalah jamak muzakkar salim. Manakala jamak yang ketiga, jamak muannas salim adalah rumus dia daripada single ataupun mufrad kepada jamak muannas salim, jamak perempuan, iaitu jamak muzakkar tambah alif ta. Mufrad muzakkar tambah alif ta. Ini bukan mufrad muzakkar, tapi mufrad muannas. Mufrad muannas tambah alif ta. Maknanya, katakan tadi muslimat tadi, muslimatun. Jadi apabila kita nak jadikan dia jamak muannas salim, kita tambah alif ta. Jadi ta yang tun tadi, ta marbutah, ta yang tertutup. Jadi kita buka ta tu dan letak alif sebelumnya. Jadi muslimatun. Ta yang ta marbutah tu tertutup, bulat. Apabila kita nak jadikan jamak muannas salim, buka ta yang bulat tadi tu, buka. Jadi ta terbuka. Ta terbuka tambah alif sebelumnya. Jadi alif ta. Jadi kita dapat muslimatun tambah alif ta. Jadi dia punya rumusnya jamak muzakkar salim daripada mufrad muannas tambah alif ta. Itu dia punya kaedah dia. Okey. Jadi dikata situ, bagi lebih mudah lagi untuk memahami, mari kita kerapkan rumus di atas kepada kata di dalam label berikutnya, muka surat 11. Tapi sebelum tu ada pertanyaan, muka surat 13, sorry. Sebelum tu ada persoalan, ada tanya, ada yang tak jelas. Yang ni tadi. Yang rumus 3 tadi ada yang tak jelas. Ada yang perlukan keterangan lebih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni Silakan. muka surat 12 tu, perkara 3 bawah tu, rasa saya buku print silap tu, mufrad muannas patutnya. Ya, mufrad muannas. Tadi saya sebutkan. Mufrad muannas. Saya tak dengar. So silap print lah. Silaplah tu. Silaplah tu. Okey, terima kasih. Okey. Cuba kita buka dia punya tabel pada muka surat ni. Assalamualaikum. Ustaz, boleh sebelum pergi seterusnya, boleh tengok balik semula rumusan untuk nombor 2. Ya. Iaitu yang bahagian jamak muzakkar salim tadi kan. Jadi oleh kerana tak ada contoh, bolehkah betulkah contoh yang saya bagi ini? Contohnya mufrad campur waw nun kan? Untuk menunjukkan keadaan rafa'. Ya. Jadi katalah saya bagi contoh itu muslimuna. Betul. Okay. Jadi yang bahagian yang bawahnya mufrad ya nun ya mati nun tu untuk keadaan nasab. Nasab ataupun jar. Kalau yang nasab muslimaini. Boleh? Muslimaini. Muslimaini. Dan itu untuk jar
Kejap. Untuk kalau- nasab muslimina. Boleh? Untuk apa? Untuk nasab. Untuk nasab muslimina. Muslimina. Bukan mai. Mi. Tu Muslimina. muslimina. Okey, untuk nasab. Ah, Untuk jar, Nasab dan sama. sama. nasab dan jar sama ya, muslimina. sama. Ya, betul. Okey, muslimina. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi kalau sekiranya laki-laki jamak muslimu. Nah, min tu bagi dhamma. Dan nun tu bagi atas. Kalau dia jar ataupun nasab muslimina, min tu bagi bawah. Tapi kalau dua muslimani ataupun muslimaini, min tu bagi atas. Jadi kalau jamak yang dimaksudkan ni jamak je. Sebab Kalau topik jamak- nombor 2. Kalau jamak min tu hurufnya baginya bagi dhammah wa nun. Kalau dalam keadaan rafa min tu bagi bawah. Jadi muslimina bukan muslimainu, tidak. Jadi min tu bagi bawah kalau dia dalam keadaan jar ataupun nasab. Jadi muslimina. Muslimina. Dia sebab ia sebelum ia kena bagi bawah. Yang min tadi yang muslimun tadi, min tu bagi dhammah kerana waw mati sebelumnya. Sebab tu dia bagi dhammah. Tapi kalau yang jar tadi min tu bagi bawah kerana dijumpa dengan ya mati. Jadi muslimina dengan muslimuna. Okey. Terima kasih. Manakala kalau dua min tu bagi atas. Satu muslimani dan kalau di dalam keadaan masuk jadi muslimaini. Okey. Soal Ustaz. Saya silakan. Pendek kata pada kefahaman saya ya. Bila kita kata pasal musanna, di hujung dia musanna untuk muzakkar, hujung dia kita ada ani ataupun kalau untuk muannas kita panggil aini. Dua-dua lah, lelaki dan perempuan, muzakkar dan juga muannas. Kalau untuk musanna, dua-duanya hujung dia ada ani ataupun aini. Ya nun lah. Tambah ya nun. Alif nun ataupun ya nun. Ya, ada alif nun, ni ataupun aini. Ya. Dan untuk jamak Allah Akbar, jamak untuk jamak untuk perempuan kita ada ati ataupun atu. Untuk lelaki kita ada auna ataupun aina. Betul tak? Betul. Maknanya kalau lelaki wanun dengan yanun. Naam. Kalau perempuan ati atau atu. Jadi muslimatun ataupun muslimat. Muslimati. Naam. Kalau lelaki wanun dengan yanun. Betul. Syukran jazakallah. Cuba kita tengok contoh. Contoh muka surat 13 tu. Nombor 1. Okey. Nombor 1 sini muslimun. Jadi muslimun ni bagi dhammah. Muslimun. Maknanya dia dalam keadaan berbagi dhammah ataupun marfu'. Dalam keadaan marfu' kan. Kemudian kalau dua sama ada muslimani ataupun muslimaini. Yang ni min atas ni bagi atas, yang ni bagi dua-dua bagi atas. Jadi muslimani, muslimaini. Dua-duanya bagi atas. Tapi kalau dia jamak taksir, kalau jamak taksir dalam keadaan dia marfu', muslimuna. Kalau dalam keadaan mansub ataupun jar, muslimina bagi bawah. Yang ni tadi min bagi atas, ini dua-dua bagi atas. Ya nun. Yang ini min bagi bawah. Min bagi bawah ni kenapa dia bagi bawah kan? Kerana dia berjumpa dengan ya mati. Yang di atas ni kenapa bagi dhammah? Kerana min wa ni dijumpa dengan wa baris mati. Jadi bila baris mati, wa baris mati, maka baris yang layak bagi dia adalah
marfu' ataupun dhamma. Yang ini pula ia mati baris yang sepatutnya adalah baris bawah. Manakala yang ini pula kenapa min yang baris atas? Kerana dijumpa dengan alif mati. Muslimani. Ni alif mati. Alif mati yang layaknya adalah baris atas. Jadi muslimani. Habis itu kenapa pula muslimah ini baris atas? Kenapa tak baris bawah? Sebab jumpa dengan ya. Yang ini tidak ikut dia punya kaedah baris ya mati, alif mati ataupun wa mati. Sebab kalau kita bunyi dengan min, dia akan jadi keliru. Kalau kita katakan muslimini, dia jadi keliru lah. Dua ke banyak ke? Sebab sepatutnya kalau baris bawah ni maksudnya jamak. Muslimina baru betul. Sebab dia jumpa dengan ya. Tapi kenapa ini jumpa dengan ya dia tidak baris bawah? Kenapa muslimah baris atas? Jadi muslimah ini nak menunjukkan bahawa supaya jangan sama dengan jamak. Kalau min ni juga baris bawah kerana jumpa dengan ya, maka kita akan jadi keliru. Perkataan itu menunjukkan dua ke ataupun menunjukkan banyak. Jadi kalau sekiranya ada baris, kita boleh nampak. Tapi kita akan baca buku yang tak berbaris. Bila kita tak berbaris, kita kena dapat pastikan mana satu dua, mana satu jamak. Jadi kena ambil perhatianlah. Kalau jamak, min ni baris bawah. Kalau dua, min baris atas. Kalau dia marfu', min ni baris dhamma. Okey. Dapat yang ni? Yang muka surat 13 ni, contoh satu tadi. Yang tu jangan salah fahamlah. Baris min tu besar. Baris min. Yang nun tu mestilah nun baris bawah menunjukkan dua. Kerana nun baris atas menunjukkan jamak. Tetapi baris min tu juga mainkan peranan yang kita kena letakkan betul. Jadi kalau sekiranya dua, min tu baris atas. Muslimaini. Tapi kalau dia jamak, muslimina. Nun baris atas, min baris bawah. Iaitu nun baris bawah, min baris atas. Kalau dua, nun baris bawah, min baris atas. Kalau jamak, nun baris atas, min baris bawah. Atas bawah. Tetapi tolong perhatikan apa perbezaan. Supaya kita dapat menterjemahkan dalam makna yang betul. Kalau dia baris bawah, maknanya sama dia jamak ataupun dia muannas. Musanna, bukan muannas, musanna. Okey. Kalau tak ada, kita pergi contoh yang kedua. Muslimatun. Okey, ada persoalan yang nombor satu? Tak ada. Ada. Okey, contoh yang kedua. Muslimatun. Muslimatun ni adalah mufrad. Mufrad apa? Mufrad muannas, iaitu seorang perempuan. Muslimat. Seorang perempuan yang Islam, yang Muslim. Ini kalau satu, muslimatun. Kalau dua, muslimatani. Tambah alif nun. Daripada muslimatun, tambah alif nun. Jadi, muslimata nun baris bawah. Menunjukkan dua. Kalau nun baris atas, menunjukkan jamak. Ini nun baris dua. Jadi, muslimata ni. Itu maknanya dua orang Muslim. Dua orang perempuan Muslim. Muslimata ni. Nun baris bawah. Ini dalam marfu'. Dalam keadaan dia baris dhamma. Tapi kalau dalam jar ataupun baris atas, muslimatai ni. Baris atas. Jadi apabila dua ta ataupun huruf sebelum ya adalah baris atas. Kalau tadi huruf sebelum ya adalah min berbaris atas, dan apabila dia muslimah, jadi ta ni berbaris atas. Jadi muslimatai ni. Itu menunjukkan bahawa dua orang Muslim dalam keadaan mansukh ataupun jar. Tetapi apabila jamak muannas salim, dia tidak tambah dengan ya nun, tapi ditambah dengan alif ta. Daripada muslimatun, kita tukar ta marbutah ni kepada ta yang terbuka. Kemudian letakkan alif sebelum nun. Jadi ta di dalam muslimatun, di dalam ketika mufrad, kita tukar dia, kita bukakan dia. Yang bulat ni tukar kepada yang terbuka,
kemudian tambah alif sebelumnya. Ingat, tambah alif sebelumnya. Daripada muslimatun jadi muslimatun. Itu dalam marfu'. Kalau dalam mansub ataupun jar, muslimatin. Mansub ataupun jar, dua-dua sama. Muslimatin. Baris bawah. Sebab dia tak ada baris atas. Okey? Okay. Ada permintaan nak rehat 5 minit. Okey? Bukan ke sampai pukul 11 Ustaz? Dah pukul 11. Dah. Kita habis pukul 11 kan? Ya. Tapi adalah lebih baik kalau kita habiskan jadual ni supaya yang berikutnya kita terus kepada surat yang berikutnya. Yalah 2 minit je lagi teruskanlah Ustaz. Jadi kita rehatlah sekejap sebelum kita habiskan jadual je kan, banyak mana dah. 3 dengan 4 je lagi. Okey? Boleh? Okey, tafadhol. 5 minit lah. Ada orang nak bilik air dan sebagainya. Bolehlah gunakan masa. Minum. Tapi kalau ada soalan sebentar itu boleh. Boleh kita gunakan masa yang berehat tu untuk buat soalan lah kalau ada soalan. Ataupun lain perkara lah yang nak dibincangkan kalau ada benda yang perlu dibincangkan. I see. Kita setuju tak kita ambil masa sikit lagi? Apa Ustaz? Untuk habiskan ni Ustaz. Habiskan je lah. Macam mana? Maksud Ustaz untuk habiskan ya. Kita habiskan jadual. Setuju. Ya, Ya, boleh. Habiskan 3 dan 4. Okey. Ya, tafadhol. Setuju Ustaz, setuju. Okey. Jadi contoh yang ketiga adalah kitab. Sebelum tu Ustaz ada nak Ya. tanya lah Ustaz. Apa dia? Yang contoh 2 tu ada di bawah jadual taksir untuk muslimatun tu dia tak ada jamak taksirnya. Tadi masa Ustaz jelaskan muka surat apa tadi? Muka surat 11 tadi. Muslimatun ni jamak muannas salim untuk muslimatun kan? Ya, Dia tak ada jamak taksir. Ikut jadual ni tak ada jamak taksir. Ya, memang betul. Memang Sebab tak dia bil akal. Dia ada akal. Muslimatun tu ada akal. Ya, Tak adalah jamak taksir dia. jamak taksir. Muslimatun tu dengan akal. Dia ada akal. Oleh kerana dia dengan akal, maka dia dijadikan muannas salim. Okey, ya. Muslimatun. Mana Ustaz? Jamak taksir. Bermakna jamak taksir, kita ada yang berakal dan ghairi akal kan? Ya, betul. Dua-dua mana ada kan? Tapi dalam soal ni muslimatun is berakal. Ya, betul. Jadi dia tak ada jamak taksir. Dia bukan jamak taksir, dia jamak muannas salim. Muannas salim. Itu sajalah. Jadi Itu muslim. Jadi muslimatun lah. Ya. Muslimatun ni di dalam keadaan berbaris marfu', baris dhammah. Tapi kalau dia dalam keadaan jar ataupun baris atas mansub, Muslimi. muslimatin. Bagi bawah. Muslimi. So, kalau jar muslimi. Kalau dia jar kena sebut Muslimatin. Tin. Muslimah. Huruf Tin, ta tin, dengan jar, bukan min. Nah. Ta tu huruf bagi bawah. Jadi muslimatun kalau dia marfu'. Kalau dia jar ataupun dia mansub,
muslimat. Muslimatin. Sebab dia tak ada bagi atas. Okey. Lagi satu Ustaz, yang contoh nombor 1 tu muslimun dia tak ada taksir ya, jamak taksir. Dia adalah jamak muzakkar salim. Bila dia dah duduk dalam jamak muzakkar salim, dia tak ada taksir. Oh, dia tak ada taksir. Okey. Sama ada perkataan tu jamak muannas salim, jamak muzakkar salim ataupun jamak taksir. Kalau dia duduk dalam jamak taksir, dia tak ada jamak muannas salim. Dia tak ada jamak muzakkar salim. Kalau dia dah duduk, maknanya kalau dah ada muzakkar salim ataupun muannas salim, tak terpakai lah jamak taksir ni. Jamak taksir tak terpakai lah. Tak boleh lah pakai kat dia sebab dia dah ada di dalam kumpulan jamak muzakkar salim. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Cuba tengok yang contoh bawah. Kitab, kitabun ataupun al-kitabu. Kalau kita buat al, dia tak ada bun lah. Jadi al-kitabu. Jadi kitabun itu satu. Kalau dua dalam keadaan marfu', kitabani, alif nun, tambah alif nun, tunjukkan dua. Alif nun bagi bawah tu maknanya tunjukkan dua. Ini dalam keadaan marfu'. Kalau dalam keadaan mansuh ataupun majrur, baini. Jadi kitabaini. Jadi ba ni bagi atas, ya mati, nun bagi bawah. Itu menunjukkan dua. Apabila dia duduk dalam jamak taksir, maka dia tak ada jamak muzakkar salim, dia tak ada muannas salim. Sebab yang pertama dia benda yang tak berakal. Jadi benda yang tak berakal tak layak dia duduk dalam jamak muzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Sebaliknya dia jamak taksir. Jadi daripada kitabani dia jadi kutubun. Kaf dia bagi dhammah, ta tu bagi dhammah, ba tu pun bagi dhammah. Kutubun. Daripada kita, jamak taksir dia adalah kutubun. Apa makna kutubun? Maknanya kita. Books. Ada S. Books. Daripada book jadi books. Jadi maknanya dia jamak. Jamaknya lebih daripada 3. Kalau 2, kitaban. Kalau 3 ke atas, maka kutubun. Boleh kita kata kitabuna. Tak boleh. Sebab dia jamak taksir. Dia ghairil akal. Bila ghairil akal, dia tak ada, dia bukan jamak taksir. Melainkan perkataan-perkataan tertentu saja ghairil akal, dia boleh pakai juga jamak taksir ataupun ada perkataannya jamak muzakkar muannas salim. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, qalamun. Qalamun, satu kolam lah, satu pen. Kalau 2 tambah ya nun ataupun tambah alif nun. Jadi dia berkata qalamun jadi qalamani, nun bagi bawah. Ataupun qalamaini, nun bagi bawah. Jadi yang atas ni dalam keadaan marfu', yang bawah ni dalam keadaan mansuh ataupun majrur. Tapi apabila dia tukar kepada jamak taksir, aklamun. Jadi aklamun. Ini dalam keadaan marfu'. Tapi kalau dia dalam keadaan bagi bawah atau bagi bawah ataupun bagi atas, dia adalah aklamin. Aklamin. Kalau sekiranya dia berbaris atas, kalau bagi bawah, aklamin. Tapi kalau dia berbaris atas, aklaman. Min ni bagi atas, ada 2 tambah alif. Aklaman. Aklaman. Man, min ada bagi 2. Bagi 2 atas, dia kena tambah alif. Jadi, apabila huruf hujung tu bukan huruf hamzah dan bukan termarbutah, maka kita perlu tambah alif apabila dia berbagi 2. Kalau bagi bawah, aklamin. Bagi 2 juga, tak ada tambah apa-apa. Cuma turunkan bagi daripada dhammah atas ke bawah. Jadi, aklamin tu dalam keadaan majrur. Dan masuk aklaman. Aklaman tu maknanya banyak pen tetapi dalam keadaan masuk bagi atas. Bila bagi 2 di hujungnya bukan hamzah, bukan atas marbutah, kena tambah alif. Alif tu menunjukkan bagi 2 tadi kerana dia berbagi 2 yang bukan hamzah dan alif, dan hamzah dan marbutah, maka dia kena membuat alif. Jadi aklaman ada alif dia.
bagi 2 dan ada alif. Jadi ada namanya. Jadi 4 contoh ni. Jadi 4 contoh ni menunjukkan perbezaan-perbezaan sebagaimana yang kita terangkan tadi. Maka dalam bab yang itu habislah. Kita habis dekat dengan jamak taksir dan jamak muannas dan jamak muzakkar salim. Ada soalan sebelum kita tutup kelas kita ni? Ustaz nak tanya, untuk jamak taksirin akil tu, yang berakal maknanya dia merujuk pada manusia ke ataupun binatang juga dikira berakal? Maksud berakal tu adalah merujuk pada manusia ke ataupun apa-apa benda yang mempunyai akal? Jamak taksir. Manusia je yang Taksir. Jamak taksir kan? Tengok muka surat 11 tadi. Jamak taksir pada muka surat 11 tadi. Jamak taksir ada lil akal. Lil akal itu maknanya jamak taksir yang digunakan pada benda yang hidup. Sebagai contoh, namanya rijal, rajulun. Seorang lelaki dia ada akal. Tetapi dia ada jamak taksir. Jadi perkataan rajulun, dia tak pakai jamak muzakkar salim. Walaupun dia berakal. Tapi perkataan ni yang admin dia kakak dia, Khatijah tu. saya tak dapat tangkap soalan. Soalan dia apa ni, Allah Akbar, jamak taksir tu, yang berakal tu, adakah itu manusia saja ke termasuk binatang? Binatang mana ada akal, Ustaz? Yang berakal untuk manusia je. Itu soalannya. Oh. Jadi manusia sajalah yang berakal, bermakna untuk manusia saja. Ya, bukannya binatang tak berakal. Betul. Betul. Itu je soalan. Ya, betul. Ya. Lagi ada soalan? Ustaz, nak tanya. Ya. Hello, Ustaz. Ya, saya. Apa nama yang kitabun tu? Ya. Kalau dalam keadaan mansub atau majrur, Ya. macam mana dia punya bunyi dia? Oh. Kutubun tu marfu' kan? Kitabun ni marfu'. Kalau dia masuk kitaban, ba tu bagi 2 tambah alif hujungnya. Okey. Dia masuk kitaban. Ba Okey. tu ke atas tambah alif. Tapi Okey. kalau ada alif lam, kalau ada alif Tak lam, ada. kitabu. Okey. Kalau dia dalam keadaan masuk, Kitabah. Bukan bagi 2. Kitabah ada alif lam. Kalau ada alif lam bagi bawah, kitabi. Tapi kalau tak ada alif lam, al-kitabin. Itu dia majrur. Kalau dia masuk al-kitaban, bagi 2 ada alif. Kalau dia marfu' kitabun. Okey. Yang menentukan marfu', mansukh dan majrurnya bagi ba tu sendiri. Okey. Dhamma, maka dia marfu'. Kalau bagi ba tu bagi atas, maka dia mansukh. Kalau bagi ba tu bagi bawah, maka dia majrur. Majrur. Okey. Yang jamak dia, Ustaz, jamak taksir tu. Jamak taksir ni kalau dia dalam keadaan marfu', kitabun. Okey. Kutubun. Kalau dia dalam keadaan mansukh, kitaban. Bagi 2 tambah alif. Kutuban. Ustaz. Ya, jamak taksir bagi kitabun, kutubun. Ya. Marfu'. Ya. Okey, kalau mansub atau majrur, Ya. dia Kutubin adalah mansub. kutubin dah. Kutubin. Tapi Okey, bagi 2 kan? Bagi 2. Kalau kutuban bagi 2. Apabila bagi 2 tambah alif. Tambah alif, okey. Kita kutuban. Tapi kalau Okey. yang majrur, kutubin. Tak ada tambah Kutubin, apa. okey. Tambah alif.
Sebab yang Okey, okey. tambah alifnya hanya baris atas 2. Atas 2, okey. Kalau atas 1 tak payah tambah. Tak, okey. Baris 2 sahaja. Perlu ditambah Okey. alif. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi soalan? Ada lagi benda yang rasa tak berapa jelas? Saya sangat mengharapkan supaya perempuan, tuan-tuan semua kali faham dengan sebaiknya. Untuk peringkat inilah peringkat asas ni. Kalau yang ini kita tak berapa faham, nanti apabila kita dah naik sampai ke tengah buku nanti, kita akan menghadapi banyak masalah lah. Melainkan kena rujuk balik lah. Jadi eloklah tu faham hari ni. Jangan kita tutup ni, kita rasa tak faham lagi. Jadi boleh tanya, tak ada masalah. Sampai pukul berapa pun tak apa, asalkan ada benda yang perlu dibincang, insya-Allah kita bincang. Rasminya kita habis puslah lah. Tapi tak ada masalah pun kalau kita tambah pun. Sebab kita kan mana kita dekat rumah. Jadi kalau ada soalan lagi, silakan. Kalau tak ada, mana kita berhenti pada muka surat 13 dalam bab domain. InsyaAllah minggu depan kita akan pergi pada domain. Muka surat 13. Okey? Tak ada dah, tak lah? Tak ada, insya-Allah. Tak ada. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami minta pertolongan dan mohon keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami sendiri dan keburukan amalan kami. Barang siapa yang engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang boleh menyesatkan kami. Dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada talian pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang karidai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Saya masih akan berapa ketika kalau ada lagi siapa yang nak bertanya lagi ke ataupun nak ada perbincangan apa-apa ke, masih boleh. Jadi saya masih ada dalam talian. Kalau ada yang mau berbincang ataupun apa-apalah pertanyaan dan seumpamanya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Syukran, syukran. Minggu hadapan berapa bulan? Hari ini 14, campur 21. Betul. 21 bulan minggu depan. Betul lah 21 bulan. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan 21 bulan. Masa yang sama. Assalamualaikum Ustaz. Saya mundur dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, Ya, Abah nampak tak skrin? apa? Nampak yang salam rejab ni kan? Tadi kan Abah dah ajar pasal haraf jar. Antara haraf jar tu kan ada fi. Ya. Fi Ni kena rojabah. bunyi fi rojabah. Bukan patutnya dia kena baris bawah ke selepas haraf jar? Adanya salah tu. Maksudnya Allah mabarik lana fi rojabi Rajabi. wa sya'bana. Asabah. Ya? So di rojabi lah. Fi Rajabi, Wasakban. Fi Ban ni kita boleh Rajabi. bagi bawah sebabnya dia ada alif nun. Hmm. Nama Sakban tu ujungnya alif nun. Alif nun. So maksudnya tu adalah root word dia lah. Bukanlah sebab Sya'ban ni ada dua. Bukan. So Ini dia- bukan ada dua ni. So Ini rejab adalah dan Sya'ban huruf- adalah kata akar. So ni takkan berubah. ini tak akan berubah. Ini dipanggil apa namanya? Mabni. Mabni. Isim mabni ataupun isim Mabni yang mansub. tak boleh. Mabni mansub. So maksudnya rejab ni rojabah lah. Dia takkan berubah jadi rojabi lah. Sebab dia mabni. Sebab dia termasuk di dalam perkataan isim yang diberi nama Mamnu. Mamnu mamnu fi sarf. min saraf. Jadi dia masuk dalam bab tidak boleh berbaris bawah. Nama-nama yang tak boleh berbaris bawah di antaranya adalah macam Hamzah. Hamzah dia tak boleh baris bawah. Jadi mana ini adalah dia tak boleh bertanwin dan tak boleh bawah. Hamzah kena Hamzatu ataupun Hamzata. Dia tak boleh baris bawah dan dia tak boleh tanwin. Begitu juga macam Ma'awiyah. Tak boleh Ma'awiyati, tak boleh. Sebab perkataan ini adalah perkataan yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh baris bawah. Termasuklah perkataan nama bulan. Macam nama Osman. Osman, ujungnya adalah alif nun. Jadi alif nun tu, dia tak boleh tukar baris dia kepada baris bawah. Macam Sa'ban, tak boleh ada Sa'bani. Tak boleh. Sa'bani itu jadi dua. Jadi oleh kerana itu, perkataan Sa'ban ni adalah perkataan yang termasuk dalam huruf-huruf yang tidak boleh berbaris bawah. Begitu juga macam Umar, Umran. Umran pun tak boleh berbaris bawah. Begitu juga nama Umar, Umarah, Umarun. Dia boleh Umarun, boleh Umarah, tak boleh Umari. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam kategori nama yang tidak boleh dibaris bawahkan dan ditenwinkan.
fi isim allazi la yang saraf, yang tak boleh disaraf, tak boleh diubah dia punya baris. Iaitu tak boleh baris bawah, tak boleh tanwin. Walaupun Umar tu sorat, tak boleh tarik, tak boleh tanwin. Begitu juga dengan nama seperti Atshanun ataupun Ahmar, A'raj ataupun Sulasu. Dia tak boleh sulasi tak boleh. Mereka ada ya, itu lain. Tak ada macam uharu tak boleh jadi uhara, tapi tak boleh jadi uhari. Dan dia tak boleh tanwin walaupun dia dalam keadaan nakirah. Macam nama seperti hujungnya ada alif maksurah. Seperti macam Habali ataupun Kabari. Ada ya, ada alif maksurah, ya dia yang tak titik tu. Jadi apabila ada huruf tu, maka dia tak boleh baris bawah, dia boleh baris atas, dia boleh baris depan. Ataupun hujungnya ada alif hamzah. Hamzah seperti husna'u, ataupun yang ada hamzah lah, yang ada hamzah, alif nun, alif hamzah. Hujungnya ada alif hamzah. Maka apabila hujungnya ada alif hamzah, maka dia tak boleh bertanwin dan dia tak boleh baris bawah. Begitu macam kataan dirham. Dirham, dia tak ada baris bawah mim tu. Dirhami tak ada. Dia boleh dirhama, boleh dirhamu, tapi tak boleh dirhami dan tak boleh tanwin. Tak bolehlah dirhamun ataupun dirhaman ataupun dirhamin. Tak boleh. Dia tak boleh bagi dua. Dia tak boleh bagi bawah, dia tak boleh bagi dua. Dia panggil la yang saraf. Tidak boleh maksud yang saraf tu tak boleh bagi bawah dan tak boleh tanwin. Itulah di antara nama-nama yang tak boleh berbaris bawah dan juga tak boleh tanwin. Ada banyak lagi, tapi yang nak cerita ni yang biasa kita jumpa lah. Nanti apabila kita sampai kepada bab isim yang tak boleh di-i'rab. Yang maksud yang tak boleh di-i'rab tu maknanya dia tak boleh tanwin, dia tak boleh baris bawah. Atas boleh, depan boleh, cuma tak boleh baris bawah. Itu kumpulan isim yang tak boleh disaraf, tak boleh dibaris bawahkan dan tak boleh ditanwinkan. Ada lagi soalan lain? Kalau ada silakan. Okey. Tak ada. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita sambung minggu depan, hari Ahad, waktu yang sama 9.30 hingga pukul 11. Terima kasih banyak-banyak. Wallahualam. Ada yang tersilap, minta maaf lah. Yang terkasar, yang tersilap dan sebagainya, minta maaf lah. InsyaAllah kita sama-sama membetulkan sama-sama kita lah mana yang salah dan sebagainya. Wallahualam. InsyaAllah semoga diberkati Allah, insyaAllah. Jazakallah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Khadijah. Jumpa lagi insya-Allah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.